Pintu hijau. 100 tahun yang lalu, ada seorang gadis bernama Leticia di sebuah bandar kecil di Eropah. Leticia, ambil sup ini. Sup kubis? Saya tidak akan makan itu. Saya mahukan jus apel atau puding beri atau seumpamanya. Tentu bukan orang yang gembira. Leticia tidak suka apa sahaja. Tidak ada apa yang cukup baik untuknya. Lihat apa yang ayah dapatkan. Pakaian yang baru. Ini warna yang mengerikan. Dan tiada tali, dan tiada busur atau pita. Adakah ayah tahu gaun emas yang indah yang Laura dapat hari itu? Ibu tak pernah dapat sesuatu yang baik. Leticia, ini kotak pensel baru awak. Dengan pensel baru dan juga pen dengan dakwat. Kotak itu kelihatan begitu tua dan kosong. Dan tempat tinta tidak cukup besar. Dan pensel Max lebih bagus daripada ini. Mereka ada wajah dibuat di atasnya. Leticia bukan sahaja merungut tentang apa yang dia ada. Dia juga merungut tentang apa yang harus dia lakukan. Leticia, sudahkah awak pelajari bab sejarah yang ayah telah minta? Saya tak suka sejarah. Leticia, datang sini. Ibu ajak awak cara membuat pai plum. Sudah tahu saya tak suka memasak, Ibu. Berdiri di tepung panas sebelum ketuhar panas bukan hobi saya. Selain tu, pai plum. Bukan sesuatu yang saya gemari. Mungkin tiramisu. Tetapi ada satu perkara yang Leticia suka lakukan. Dia suka berdiri di hadapan pintu hijau. Ada sebuah pintu hijau kecil di bahagian dinding utara taman. Pintu itu sangat kecil sehingga orang dewasa perlu membongkok 2 kali untuk masuk. Tetapi pintu itu selalu dikunci. Leticia mahu masuk ke dalam untuk melihat apakah yang ada di sebalik pintu. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memujuk ibu bapanya membuka pintu. Leticia, kamu ke mana? Ibu, kenapa tak biar saya buka pintu hijau tu? Leticia, kami telah bincangkannya sejuta kali. Awak tidak boleh masuk kerana lebih baik kamu tidak masuk. Sekarang, selesaikan sarapan awak dan bantu ibu bersihkan loteng. Untuk perubahan pada hari itu, Leticia pergi untuk menolong ibunya. Semasa mereka membersihkan almari, mereka terjumpa album lama. Dia membukanya. Ibu, siapa orang ini yang bersama nenek dengan atuk? Mereka adalah datuk dan datuk moyang agung awak, John Hopkins. Ini adalah isterinya, Maria Hopkins, dan ini adalah anak perempuannya, Peggy Hopkins, ibu saudara awak. Semasa ibunya sedang melihat album, Leticia melihat sebuah kotak misteri. Dia membukanya. Terdapat kunci di dalamnya, diikat dengan pita hijau. Ibu, kunci apa ini? Ia hanyalah kunci yang sangat lama. Mari kita kembalikan. Sekarang keluar dan bermain. Leticia tidak dapat berhenti memikirkan tentang kunci. Mungkinkah kunci untuk pintu hijau? Semakin Leticia memikirkannya, semakin lama dia ingin cuba kuncinya. Peluangnya datang pada hari Ahad. Leticia, kita akan keluar. Tinggalkan rumah, selesaikan kerja rumah anda. Saya akan memeriksanya. Sebaik sahaja ibu bapanya pergi, dia mengambil kunci lama dari loteng dan terus lari ke kebun. Berhati-hati dia meletakkan kunci di dalam mangga dan memusingkannya. Pintu terbuka dan Leticia terus masuk ke dalam. Tapi, apakah ini? Ini tiada ruang. Ini adalah hutan. Hutan tebal, penuh dan lebat. Leticia menoleh ke belakang, tetapi tiada pintu di belakangnya. Di mana? Saya telah sampai ke mana? Ya ampun, pintu? Di mana pintu? Ketika Leticia mendengar serigala melolong dan singa mengaum, dia sangat takut sehingga dia lari menyelamatkan diri. Tidak tahu ke mana dia pergi. Tiba-tiba keluar dari hutan,
Satu tangan memegang Leticia, letakkannya di kuda dan menunggang. Masuk anakku, awak patut selamat di sini. Oh sayang, awak mesti sejuk. Mari sini, duduk dekat api ini. Saya dapati dia berlari di hutan. Kumpulan serigala pasti ada. Ya ampun, salahkan mereka. Oh, kasihannya. Dia pasti sangat takut. Peggy, bawa dia ke bilik awak dan berikan satu gaun. Leticia tergamam. Dia terus melihat keluarga. Ada sesuatu yang misteri tentang mereka. Leticia tidak dapat meletakkan jarinya di atas dan kemudian ini adalah John Hopkins, ayah kepada datuknya. Dan wanita itu pula Maria isterinya dan gadis kecil itu ialah Peggy, ibu saudaranya. Apa yang berlaku? Mungkinkah pintu hijau itu telah membawanya kepada masa silam keluarganya? Oh ya ampun, adakah ini benar? Semasa dia sedang memikirkannya, moyang saudaranya itu telah datang memberikan sepasang gaun kepadanya dengan senyuman. Saya tak suka pakaian ini. Terlalu bosan dan terlalu besar. Apa maksud awak terlalu membosankan? Saya nampak pakaian awak terlalu menarik. Kalau awak mahu tinggal di sini, ini cara awak harus pakai. Dan pakai kasut ini. Ini mereka kayu. Ada tak kulit lembu atau getah atau satin? Apa? Awak mengatakan perkara yang pelik. Apa yang awak cakap ini? Sekarang berpakaian dah turun, kalau tidak ibu akan bersilang. Leticia tidak mempunyai pilihan lain selain memakai gaun yang besar. Dan bagaimana kakinya sakit memakai kasut kayu itu. Ketika dia menuruni ke bawah dan dia melihat makanan. Apa lagi ini sekarang? Oh, ia memang bubur jagung. Awak tidak kenalnya? Tapi saya tak sukanya. Baiklah, ini semua yang awak akan dapat di sini. Ini adalah kehendak sama ada mahu makan atau tidak. Dan selepas makan tengah hari, awak semua sebaiknya terus berputar. Awak juga. Tapi saya tak tahu macam mana nak putar. Awak tidak tahu bagaimana nak putar? Adakah awak tidak belajar apa-apa dalam hidup? Peggy, tunjukkan kepadanya cara berputar. Ya, ibu. Dan Leticia diajar untuk memutar dan bagaimana membuat pakaiannya sendiri. Kemudian, terdapat masakan di atas dapur batu dengan api yang marak menyala. Ianya menjadi panas dan sesak untuk Leticia. Juga, mereka lakukan pembersihan dan pencucian dengan sendiri. Oh, Leticia sudah rindukan rumahnya. Bagaimana dia merindukan sup kobis yang dia benci dan memakai pakaian yang sama yang dia benci. Suatu hari, ketika dia sedang membersihkan loteng rumah, dia menjumpai kotak penasaran yang sama seperti yang dia jumpa di rumahnya. Dia membukanya dan terlihat kunci yang sama dengan pita hijau. Apa ini? Adakah ini milik pintu hijau? Mungkin. Ada pintu di luar tembok utara rumah. Ibu bapa kita telah melarang saya untuk membukanya. Dan saya tidak akan. Korang, turun makan malam? Okey. Baiklah, ayah dan ibu akan pergi ke Wendell's. Tinggal di rumah dan elok-elok. Mereka duduk memutar lagi dan apabila ada ketukan di pintu. Leticia terkejut melihat bahawa itu adalah Jack Peabody, budak lelaki yang duduk di sebelah rumah asalnya. Ya, ibu bapa kami tiada di rumah. Maaf, saya sesat di hutan. Ia semakin gelap dan saya melihat sekumpulan serigala keluar. Adakah awak kisah jika saya berteduh di sini? Saya tidak pernah nampak awak. Saya tinggal 10 batu jauhnya dari Carrington. Saya dengar serigala dan lari di hutan dan tersesat. Oh, kami tahu Carrington yang kami temu tahun lalu pada Christmas. Baiklah, masuk. Terima kasih. Boleh saya dapatkan air untuk minum? Baiklah, boleh.
Bukankah awak Leticia, jiran saya? Dan awak, Jack Peabody. Macam mana awak ke sini? Melalui buku. Buku hijau bersama kunci. Buku? Dengan kunci? Saya ke sini melalui pintu hijau. Juga bersama kunci. Saya tiba di rumah kepunyaan moyang ayah saya. Sudah berbulan. Saya juga tiba di ayah atuk saya punya rumah. Dah berapa bulan? Semasa saya di sini, saya bekerja lebih keras daripada yang saya pernah seumur hidup. Samalah. Tangan saya sakit sebabnya kerja itu. Saya tidak pernah buat kerja di rumah. Kita telah mengorbankan hidup kita. Hanya begitu sahaja. Dah lama saya tunggu untuk kembali. Awak tahu, saya melihat buku yang sama dengan buku yang saya datangi. Di sini dengan kunci sama. Saya ingin membukanya. Adakah terdapat pintu hijau yang sama di sini? Ya. Malam itu, Leticia menyelinap ke loteng, mendapatkan kunci, berlari ke dinding utara dari luar rumah dan menjumpai pintu. Dengan tangan yang menggeletar, dia membuka mangga dan memasuki rumahnya. Dia berlari ke arah taman. Ibu, ayah, saya dah pulang. Kembali dari... Dan Leticia mengakui kepada mereka sepanjang pengembaraannya. Pada masa tu, semuanya suka dilakukan dan dapatkannya. Setelah melihat masa-masa itu, saya tidak akan pernah mengadu. Mengadu apa-apa lagi. Saya suka sup kubis dan ayah, saya suka pakaian yang ayah dapatkan. Dan saya akan belajar dan menulis tulisan tangan saya yang paling kemas dengan pensel baru saya. Saya sangat menyesal kerana merunggut. Dan maaf kerana tidak mematuhi ibu dan membuka pintu hijau. Ibu rasa memintanya, Leticia. Apabila kita tidak menghormati apa yang kita ada, hidup mengajar kita dengan cara yang sukar. Tapi, tunggu sebentar. Saya di tempat itu berbulan-bulan. Namun, awak baru pulang pada petang yang sama? Masa bergerak lebih pantas pada masa lalu daripada masa ini, sayangku. Beberapa bulan yang lalu hanyalah beberapa jam pada masa sekarang. Kemudian kereta lain melalui jalan masuk dan keluar Encik dan Puan Peabody bersama anak lelaki mereka, Jack Peabody. Jack melihat Leticia dan Leticia melihat Jack. Kedua-duanya saling mengelip mata. Sekiranya mereka ingin berkongsi rahsia ini kepada orang lain, adakah awak fikir orang lain akan mempercayainya?